Baik. Cobaan. InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni sama kitab, baca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi izam. Sya'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qududul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Maksudnya, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah pada satu masa mata mereka akan terbeliak melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta wa hu tab'an lima jitu bih. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun cenderung kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan-tuan Imam kita, tak lupa juga silakan Tuan Bilal dan siap, kemudian jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin, mukminin, muslimat yang semua sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana dengan izin Allah Taala kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung pengajian kita, pengajian bab akidah, bab yang penting. Akidah bab penting, bukan bab memain. Kita mengaji ni kena main, seriuslah mengaji. Tak boleh ngaji kejap ada, kejap tak ada, kejap datang, kejap tak datang, kan? Bab akidah ni satu bab yang serius dan penting dan kita kena fahamlah, bab akidah. Kerana nak masuk syurga ni bukannya senang. Kalau akidah kita tak betul, macam mana kita nak masuk syurga? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi malam ni kita berada di muka surat 41, tersilap saya, 41 kan? Dan maka barang siapa, tak? Maka barang siapa dan inilah dinamakan kaum mufassir. Betul tak? Okey. InsyaAllah kita buat di muka surat 41. Kalau yang Rumi muka surat apa? Surat 112. 112 kan? 112. 113 macam itulah. Baik. Dan inilah dinamakan sebagai kaum mufassir. Kaum mufassir pada af'al, pada perbuatan. Kaum mufassir pada perbuatan. Jadi ada berapa sebenarnya yang dinafikan kam ni? Ada 5 lah dinafikan. Bila sebut wahdaniat, Allah Ta'ala bersifat Esa, maka menafikan 5 kam. Bilang-bilangan yang bersambung pada zat pertama,
Kedua, bilangan-bilangan yang bercerai pada zat. Yang ketiga, bilangan yang bersambung pada sifat. Yang keempat, bilangan yang bercerai pada sifat. Yang kelima, bilangan-bilangan yang bercerai pada perbuatan, af'al, perbuatan kan. Okey. Tetapi tidak dinafikan kam yang bersambung pada perbuatan. Yang ada satu tak dinafikan, itulah kam yang muttasil lah. Kam yang muttasil pada perbuatan. Baik. Jadi dan inilah dinamakan kam munfasil pada af'al, pada perbuatan. Dan padanya, yang ini pada katanya, mustahil pula ada serta Allah Ta'ala hingga akhir itu menolakkan atas Mu'tazilah, menolakkan fahaman Mu'tazilah. Okay? Pada kata mereka dengan bahawa hamba itu menjadikan perbuatan dirinya yang ikhtiari dengan kudrah yang telah menjadikan dia oleh Allah Ta'ala pada hamba itu. Ini faham Mu'tazilah lah. Jadi faham Mu'tazilah berkata hamba itu menjadikan perbuatan dirinya yang ikhtiari. Ikhtiar ni makna tak ada paksaan lah, ikhtiar kan, bangsa ikhtiari, dengan kudrah, kudrah yang telah menjadikan dia oleh Allah Ta'ala pada hambanya. Ini faham Mu'tazilah. Kita ahli sunnah, kita ahli sunnah, faham ahli sunnah ni kita dah lihat di belakang lah, di muka surat 23 kan. Kalau tuan-tuan lihat di muka surat 23 tentang pembahasan wadaniyah kan, baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, baris kelima kan. Baris kelima. Yang ketiga faham ahli sunnah, maka adalah etikat mereka itu pertengahan. Sekira-kira berkata mereka itu dengan bahawa hamba itu tiada menjadikan dia akan perbuatannya, tetapi baginya pada perbuatan itu usaha dan ikhtiar. Itu pahaman Ahlussunnah. Mana hamba tidak menjadikan perbuatan dia. Jadi yang menjadikan perbuatan itulah Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala yang bekerja di balik hijab. Allah Ta'ala yang bekerja di balik hijab. Sama ada baik ke buruk tu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zahiriat saja nampak kita melakukan, tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pahaman sunnah ni dia tengah-tengah, duduk tengah-tengah. Dan sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan, iaitu Ahlussunnah. Kerana bahawasanya keluar ia daripada tahi dan darah, iaitu air susu. Air susu yang khalis, yang bersih. Khalis mana bersih atau suci, lagi lazat bagi orang yang meminum akan dia. Itulah ibaratnya lah. Ibaratnya Ahlussunnah ni diumpamakan seperti air susu yang keluar antara tahi dengan darah. Tapi air dia, air susu dia cantik, lawa kan, bersih. Okey, itulah sunnah lah. Jadi maknanya segala perbuatan kita ni adalah di sebalik ijab itu ialah perbuatan Allah. Jadi berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata hamba itu yang membuat perbuatan itu yang ikhtiari dia dengan kudrah Allah Ta'ala. Dengan kudrah yang Allah Ta'ala bagi pada dia, maka dia membuat suatu perbuatan. Itu faham Mu'tazilah. Nanti kita kena tahu beza tu, Mu'tazilah dengan Ahlussunnah. Baik, kita kembali pada tadi balik. Muka surat pasal tadi kita dah nampak kan tadi Mu'tazilah. Okey. Baik, Mu'tazilah pada kata mereka itu dengan bahawa hamba itu menjadikan perbuatan dirinya yang ikhtiari dengan kudrah yang telah menjadikan dia oleh Allah Ta'ala pada hamba itu. Dan yang sahihnya tiada jadi kafir mereka itu. Jadi faham Mu'tazilah ni tak jadi kafir. Dia tak jadi kafir. Kalau kita tak boleh katakan dia kafir, just kita katakan dia sesat je lah, menyeleweng lah dengan sunnah. Gitu. Dan yang sahihnya tiada jadi kafir mereka itu. Dengan dia demikian itu etikat. Kerana bahawasanya tiada menjadi oleh mereka itu akan menjadi oleh hamba itu seperti menjadi oleh Allah Ta'ala sekira-kira menjadikan oleh mereka itu akan hamba itu
berkehendak kepada asbab dan wasitah. Berkehendak kepada sebab, asbab dan juga wasitah. Macam tu. Jadi pahaman mereka begitulah. Pahamannya berkehendak kepada sebab dan juga wasitah. Sedangkan ahli sunnah ni tidak. Ada beza. Baik. Bersalahan Allah Ta'ala tiada berkehendak kepada wasitah. Jadi hamba berkehendak pada wasitah, perantaraan, untuk menjayakan suatu perbuatan dah. Kalau kita nak memotong sesuatu mesti menggunakan alat. Tak ada alat tak boleh nak potong. Kita nak membakar sesuatu mestilah ada alat nak bakar. Api, kayu, bahan umpun ni kan, umpun kayu. Maka baguslah, berjayalah kita membakar sesuatu tu. Itu pun kalau Allah Ta'ala takdirkan api itu menghanguskan. Kalau api tak menghanguskan, maka tidak akan juga berlaku. Bersalahan Allah Ta'ala tiada berkehendak kepada wasitah. Dan lagi pula menafikan memberi bekas. Menafikan pula memberi bekas bagi api pada menghanguskan. Seperti api Nabi Allah Ibrahim AS, tak kala dibakar oleh Namrud laknatullah atasnya. Dan tiada memberi bekas bagi sikin. Sikin mana? Sikinun. Sikun ni mana? Pisau. Pisau pada mengerat. Seperti sikin Nabi Allah Ismail AS. Pisau Nabi Allah Ismail AS tak kala menyembelih akan dia oleh bapanya, iaitu Nabi Ibrahim AS. Kerana nak menyempurnakan korbannya yang kurang dengan ilham akan dia dalam mimpi. Dengan apa yang dapat dalam mimpi lah. Dan tiada memberkas bagi makanan yang mengenyangkan. Dan jikalau tiada dapat akan misalnya sekalipun, kerana ia seperti segala asbab yang lain juga. Dianya sebagai asbab yang lain jugalah. Tetapi kita kena tahu dalam ahli sunnah ni, walaupun ada sebab, belum tentu ada musabab. Bila ada sebab, belum tentu ada musabab. Zahiriatnya ialah bila ada sebab, biasanya ada musabab. Bila ada makan, sudah tentu ada kenyang kan. Tapi tak semua juga makan ada kenyang. Kan? Sebab itu makan, musabab dia kenyang. Musabab ni natijah dia. Natijah daripada makan tu ialah, natijah makan ialah, kesimpulan makan ialah kenyang. Tapi tak semua juga makan tu kenyang. Ada juga orang makan banyak tak kenyang-kenyang. Makan berpinggan-pinggan tu tuan. Berpinggan-pinggan, kejap tambah kan. Habis dia semua sapu bersih. Walau semua tengangor macam tu je. Tapi tak kenyang-kenyang tu tuan. Sebab yang mengenyangkan itu hakikatnya adalah Allah yang mengenyangkan. Macam pisau itu adalah sebab, musababnya putus. Pisau ada sebab, musababnya putus. Jadi ahli sunnah bila sebut sebab, belum tentu ada musabab, belum tentu ada lagi. Kerana semua itu berdasarkan kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tidak berkehendak, maka tidak akanlah putuslah benda tadi. Itu dengan api tadi kan. Hasil daripada api maka akan terbakarlah. Hasil api itu akan terbakar. Tapi ada api belum tentu terbakar. Ada sebab belum tentu ada musabab dia. Cuma kebiasaan ada sebab, adalah musabab dia. Kebiasaan begitu. Baik. Seluruhnya barang siapa mengiktikadkan bahawasanya sesuatu daripada segala sebab yang beradat itu memberi bekas dengan tabiatnya, artinya dengan zatnya, maka tiada khilaf ulama pada kafirnya. Ia ini muafakat segala ulama pada kafirnya. Sesiapa yang beriktikad bahawasanya segala daripada sesuatu, bahawasanya sesuatu daripada segala sebab yang beradat itu memberi bekas dengan tabiat dia, seperti dengan zatnya sesuatu tadi, maka tiada khilaf ulama, maka kafirlah orang tadi. Muafakat segala ulama akan kafirnya.
Dan jika dia etikadkan akan baharu dengan, dan jika etikad dia akan baharu segala sebab, baharu segala sebab yang beradat, dan tiada memberi bekas dengan zatnya, hanya saja memberi bekasnya dengan kuah kekuatan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya, maka kaul yang muktamad tiada jadi kafir. Macam faham Mu'tazilah tadi. Seperti faham Mu'tazilah tadi, dia tak jadi kafir, tetapi etikad demikian itu bid'ah lagi haram. Bid'ah lagi haram. Itu pahaman yang kedua. Ini pahaman yang tak diterima lah ni. Ini pahaman yang ditolak dalam ahli sunnah. Pertama tadi, barang siapa bertikad bahawasanya segala sesuatu tu sesuatu daripada segala sebab yang beradat, itu memberi macam kenyang kan, makan akan melahirkan kenyang kan, gitu. Memberi bekas dengan tabiatnya, artinya dengan zatnya makan tadi nasi itu, maka tiada khilaf ulama pada kafirnya, yang ini muafakah segala ulama kepada kafirnya. Dan jika etikad dia akan baharu segala sebab yang beradat, dan tiada memberi bekasnya dengan zatnya, mana semua tadi kan, nasi tadi tak memberi bekas dengan zat nasi itu, hanya yang memberi bekas itu ialah kuah yang dijadikan Allah Ta'ala padanya nasi, contoh kan. Maka kaul yang muktamad tiada jadi kafir, tetapi etikad demikian tadi bid'ah. Bid'ah lah, dia jadi jatuh bid'ah, dia tak jadi kafir. Dia sama macam Mu'tazilah tadilah, gitu. Dan telah menjalani ulama di seberang sungai Dijlah, seberang sungai Dijlah, satu tempat di Dijlah mana? Di Iraq kan? Kepada kafir mereka itu, tetapi menjadi oleh mereka itu akan majusi itu terlebih baik halnya daripada mereka itu. Kerana bahasanya tiada menyebut oleh mereka itu bagi Allah Ta'ala itu melainkan satu syirik juga. Satu syirik juga. Ni ada pendapat lah. Ulang balik. Dan telah menjalani ulama di seberang sungai Dijlah kepada kafir, mana etikad mereka tu kafir, dia kata. Orang macam tadi dia kata kafir, yang atas tadi dia kata kafir kan, tetapi menjadi oleh mereka itu akan majusi itu terlebih baik halnya. Dia kata majusi lagi baik daripada pahaman macam ni, daripada pahaman macam tadi yang etikadkan itu, maknanya yang memberkas itu ialah kuatun tadi, kekuatan Allah Ta'ala tadi kan. Tetapi hamba itu yang melakukan perbuatan dia, zahiriat dia. Jadi orang macam ni kata etikadnya lebih teruk daripada majusi. Sebab majusi, kita kata kalau majusi itu satu je kesilapan dia, syirik kepada Allah Ta'ala. Dia syirik pada Allah Ta'ala. Sedangkan yang seperti pahaman Mu'tazilah tadi kan, dia kata lagi teruk, lagi banyak pula. Dia kata beberapa syirik yang banyak, dia kata. Cuba tengok bawah tu. Dan telah menjalani ulama di seberang sungai Dijlah kepada kafir mereka itu, tetapi menjadi oleh mereka itu akan majusi itu terlebih baik halnya daripada mereka. Kerana bahasanya tiada mensabit oleh mereka itu bagi Allah Ta'ala itu melainkan satu syirik juga. Jadi mereka kata orang majusi ni, dia syirik dia, dosanya hanya syirik je tu je. Dan mereka itu, yakni yang mentikadkan bahawa hamba menjadikan perbuatan dirinya yang ikhtiari itu mensabit oleh mereka itu bagi Allah Ta'ala akan beberapa syirik yang banyak, dia kata. Jadi orang yang faham seperti Mu'tazilah ni, dia kata dia punya syirik lagi banyak, dia kata. Lagi teruk, dia kata. Jadi mereka kata mereka cop kafir je, macam Mu'tazilah tadi. Tapi kita sebenarnya ahli sunnah ni tak perlulah cop mereka kafir. Just mereka kata sesat je lah, macam tu. Sebab dia takut nanti kalau orang tu tak kafir, nanti dia kembali kafir pada kita pula. Tu kita kena jaga tu. Suruhnya
Tetapi kaul ini dhaif, kaul ini lemah. Seperti orang yang bertikad bahawa hamba itu menjadi akan segala fi'il perbuatannya yang ikhtiyariyah dengan kuah dan dengan kudrah yang telah menjadi akan dia Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Maka iaitu fasik lagi bid'ah. Ada menyatakan pula fasik pula bid'ah pula gitu. Dan pada kafir itu dua kaul. Tentang menyatakan kafir tadi yang atas tadi, yang orang di seberang sungai dijelah tu dia kata, pada kafir itu pun ada dua kaul juga. Dan yang rajihnya tiada kafir. Kata. Yang rajihnya tidak kafir lah orang yang bertikadkan macam tu. Kemudian dan barang siapa bertikadkan bahawasanya tiada memberi bekas bagi sesuatu daripada segala asbab, dan hanya yang memberi bekas itu iaitu Allah Ta'ala juga, tetapi antaranya dan antara musabab dia itu berlazim-laziman akli, bangsa akal, maka manakala didapat akan api umpamanya, nescaya didapat ia akan hangus. Maka orang itu jahil. Jahil ia dengan etikad hukum adat. Jadi orang ni cop jahil. Maknanya bila ada api sudah tentu tak ada hangus. Pahaman mereka itu sebenarnya pahaman masih jahil lagi. Kerana ahli sunnah sebenarnya ada api belum tentu menghanguskan. Api itu sebab dia, musabab dia hangus. Macam pisau tadi ialah pisau itu sebab kan, ataupun memotong itu sebab, yang kena potong itu musabab. Putus ke tak putus itu musabab dia. Ulang semula. Dan barang siapa mengitikadkan bahawasanya tiada memberi bekas bagi sesuatu daripada segala asbab, segala sebab-sebab, seperti pisau kan, pisau api, air, dan hanya yang memberi bekas itu iaitulah Allah Ta'ala juga. Tetapi antaranya sebab dan antara musabab, antaranya itu sebab dan antara musababnya berlazim-laziman pada akal, akli. Maka manakala didapat akan api umpamanya, nescaya didapatnya akan hangus, maka orang itu jahil ia dengan hukum adat. Orang ni kira jahil lagi, tak faham lagi. Maknanya dia pada tanggapannya bila ada apinya mesti ada hangus. Bila ada apinya sudah mesti ada hangus. Bila ada pisaunya memotong bau mesti terputus. Mesti putus. Itu pahaman dia lah. Dan terkadang menghela akan dia oleh demikian itu kepada kafir. Dan terkadang boleh jadi kafir, tuan-tuan. Kerana bahawasanya terkadang membawa kepada engkar akan segala perkara yang mencarikan adat. Kerana dia tu boleh jatuh kepada engkar dalam perkara yang mencarikan adat. Seperti mujizat segala anbiya alaihi salatu wassalam, mujizat segala para nabi, para rasul, dan seperti bangkit segala jasad, maka tiada lepas ia daripada bahaya. Maka tak terlepas daripada bahaya. Orang yang faham macam ni masih lagi bahaya, tuan-tuan. Dia tak terlepas bahaya. Kena perhatilah betul-betul. Kena fahamkan baik-baik. Melainkan, ini yang selamat. Dia kata, disebut melainkan ni yang selamat. Yang sebelum ni semua tak selamat tadi. Daripada barang siapa bertikad ke tadi kan. Daripada situ semua tak selamat. Kalau disebut, kemudian muqsadah sebut, dia kata melainkan, ni yang selamat. Ni ada sunnah ni. Ini yang sahih dia. Melainkan orang yang bertikadkan bahawasanya tiada memberi bekas bagi sesuatu daripada asbab, daripada sebab-sebab dengan zatnya dan dengan kuahnya, kekuatannya, dan tiada dan bahawa tiada berlazim-laziman antaranya sebab dan antara musababnya, dengan bahawa etikadkan sah bersalahannya seperti bahawa didapat akan sebab dan tiada dapat musabab. Seperti didapat akan
tertenu dan tiada didapat akan hangus. Tertenu ini macam bahan bakar lah, ya. Didapat akan bahan bakar tetapi tiada didapat akan hangus. Hanya yang menghanguskan itu itulah Allah Ta'ala. Hanya saja yang menghanguskan itu ialah Allah Ta'ala sendiri. Maka etikat yang akhir inilah yang mengesakan Allah pada segala perbuatannya. Ini yang betul dia. Mam, ni yang betul etikat dia. Maknanya bila sesuatu benda tu dia tidak boleh berbekas dengan sendirinya, sama ada dengan zatnya, dengan kekuatannya. Kemudian bila ada sebab, belum tentu ada musabab. Maknanya sebab dengan musabab belum lazim melazimi lagi. Kalau kita lazim melazimi antara sebab dengan musabab, maka termasuk dalam etikat yang sebelum ni, Mu'tazilah ke, ataupun yang pahaman bid'ah ke, ataupun boleh jatuh kafir pula. Itu kita kena berhati-hatilah. Baik. Artinya didapat tertanu. Kata tunu apa? Kita lihat dalam terjemahan tu dia kata apa? Didapat tertunu tertunu ni apa? Tertunu ni macam bahan bakar lah. Betul. Ni dan didapat tertunu dan tiada dapatkan hangus. Hanya yang menghanguskan itu iaitu Allah Ta'ala sendiri. Maka etikat yang akhir inilah yang mengesakan Allah Ta'ala pada segala perbuatannya. Wallahu alam. Inilah etikat yang betul dia. Pada segala perbuatan Allah Ta'ala tadi. Boleh faham. Baik, kemudian berkata musannaf, wa kaza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinin ma. Dan masuk oleh musannaf juga menyatakan lawan sifat ma'ani pula, iaitulah lawan kudrah. Apa lawan kudrah? Itulah lemah. Wa kadzalika yastahilu alaihi ta'ala, dan demikian juga mustahil atas Allah Ta'ala itu al-ajzu, lemah an mumkinin ma, lemah daripada menjadikan barang mana mungkin ia. Ini pun mustahil. Mana sifat mustahil yang ketujuh. Kalau mustahil yang sebelum ni, iaitulah mustahil Allah Ta'ala itu tidak esa, dengan bahawa dianya murakab, bersusun pada zat dia, ataupun bersamaan pada zatnya, ataupun pada sifatnya. Yang belakang kan, surat 40. Okey, sekarang ni kita dah masuk sifat Allah Ta'ala yang mustahil yang ketujuh, iaitulah lemah. Lemah lawan daripada kudrah. Lemah lawan daripada kudrat. Dan ini masuk oleh musannaf. Masuk oleh musannaf pada menyatakan lawan sifat ma'ani pula, iaitu lawan kudrah. Dan yang ketujuh daripada mustahil atau mutala itu lemah. Lemah daripada menjadikan barang mana mungkin ada ia. Maka masuk di dalam kata barang mana mungkin ada, iaitu sekalian mungkinat, sama ada ia daripada sekalian perbuatan hamba yang menyertai akan dia oleh kudrah mereka yang baharu, atau daripada segala sebab yang beradat, seperti lemah daripada menjadikan hangus yang disebabkan oleh api, atau lain daripadanya daripada sekalian perkara yang disertakan dengan sebab yang beradat, atau tiada ada ia daripada segala perbuatan hamba, dan tiada daripada yang disertakan dengan sebab yang beradat, seperti menjadikan langit, bumi, syurga, neraka dan aras dan kursi, dan mengadakan umpama alam ini, atau mengadakan yang terlebih elok daripada alam ini, atau menjadikan terlebih elok daripada alam ini. Itu maksudnya lah yang nak kata Allah Ta'ala lemah itu. Lemah daripada menjadikan barang mana mungkin ia. Gitu. Ulang semula. Dan yang ketujuh daripada yang mustahil Allah Ta'ala itu, iaitu lemah daripada menjadikan barang mana mungkin ia. Maka masuk dalam kata barang mana mungkin ia itu, iaitulah sekalian mungkinat, segala benda-benda mungkin, sama ada ia daripada sekalian perbuatan hamba yang menyertai akan dia oleh kudrah mereka itu yang baharu,
atau daripada segala sebab yang beradat, seperti lemahnya manusia daripada menjadikan hangus yang disebabkan oleh api, atau lain daripadanya daripada segala perkara yang disertakan dengan sebab yang beradat, atau tiada ada ia daripada segala perbuatan hamba, atau tiada itu daripada segala perbuatan hamba, tapi dan tiada daripada yang disertakan dengan sebab yang beradat, seperti menjadikan langit, bumi, syurga, neraka, dan itu semua adalah lemah manusia. Manusia lemah. Dan Allah Ta'ala lemah daripada menjadikan itu mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala lemah menjadikan syurga, Allah Ta'ala lemah menjadikan neraka, Allah Ta'ala lemah menjadikan aras, kursi dan sebagainya. Itu adalah semua adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mustahil bagi Allah. Sedangkan Allah Ta'ala itu kudrah, berkuasa mencipta tu semua tadi. Allah Ta'ala mampu mencipta semuanya, segala perbuatan hamba dan sebagainya. Semua adalah perbuatan mampu Allah Ta'ala lakukan. Hanya sekadar kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Kan? Baik, kemudian bermula lawan antara lemah dan antara kudrah itu setengah daripada lawan diddun. Namanya lawan diddun. Dia ada diddun, nakidun. Mana diddun tu berlawanan lah. Bermula lawan antara lemah dan antara kudrah itu setengah daripada lawan yang istilahnya namanya diddun. Namanya diddun. Dia ada diddun, ada nakidun, ada adam wal malakah, ada mutadaifaini. Dia ada 4 benda tu. Ada 4 benda. Diddun. Mana contoh diddun? Berlawanan. Contohnya lemah lawan kudrah. Itu namanya diddun. Mukabalah diddun. Berlawanan antara dua antara lemah dengan kudrah. Kan? Kalau kudrah lawan dengan tiada kudrah, itu namanya nakidun. Kalau lemah lawan kudrah, itu namanya diddun. Kalau kudrah lawannya bukan kudrah, itu namanya nakidun. Itu nakidun. Itu namanya nakidun pula. Baik. Bermula lawan antara lemah dan antara kudrah itu setengah daripada lawan diddun namanya. Itu istilah dalam bahasa Arab. Pada Ahlus Sunnah. Kerana bahasanya lemah itu pada Ahlus Sunnah pekerjaan yang wujudi yang berlawanan dengan kudrah. Maka kudrah itu pun wujudi juga. Kudrah wujudi ataupun subuti, kemudian lemah pun wujudi ataupun subuti juga. Jadi dua benda perlawanan ni namanya diddun, mukabalah diddun. Kan berlawanan antara diddun, dua benda yang bersalahan, bertentangan antara A dengan kata langit dengan bumi ni itu. Utara lawan selatan. Itu kan? Utara lawan selatan. Dan antara keduanya itu bersalahan, tiada dapat berhimpun bersalahan. Antara keduanya lemah dengan kudrah tadi bersalahan, tiada dapat berhimpun. Dua benda bersalahan dan duanya tidak boleh berhimpun. Bersalahan kata Mu'tazilah, bermula lemah itu bukan pekerjaan wujudi, hanya ketiadaan kudrah. Maka berlawanan antara kedua pada mereka itu setengah daripada berlawanan adam wal malakah. Dia namanya adam wal malakah pula. Dia ada 4 jenis berlawanan tu. Pertama diddun, diddaini. Yang kedua nakidaini. Yang ketiga mutadaifaini. Yang keempat adam wal malakah. Adam wal malakah. Dia ada dalam kitab kat sini dia tak terang sangat. Dia hanya beritahu sikit je. Sebenarnya dalam kitab Dasuki ada, Hasiah Dasuki ada sebut. Dalam Hasiah Asy-Syarqawi Al-Hurudi pun ada sebut. Tu kitab turas lah tu. Kitab turas, kitab Arab. Dia sebut dari situ. Ada 4 benda yang
Lebih kurang macam sama tapi beza. Dia macam sama tapi berbeza. Gitu. Macam dalam kitab ni, dia dalam kitab ni adalah Syekh Dasuki Syarahul Barahin. Dia ada dalam kitab ni. Dia disebutlah dalam kitab ni. Kan antara perbezaan dengan didun. Kan? Didun, nakidun. Kalau sebut dalam kitab ni dia kata apa, dikatakan nakidun, nakidaini. Maksudnya subutul amri wa nafi. Tetap sesuatu benda ataupun menafikan sesuatu benda. Seperti menetapkan bergerak dan menafikan bergerak. Seperti menetapkan bergerak dan juga menafikan bergerak. Okey. Kemudian apa lagi? Diddun, diddaini. Kalau diddaini ni ialah dua makna yang bangsa wujudi. Yang keduanya, antara keduanya sehabis-habis khilaf dan tiada terhenti pada akal salah satu keduanya di atas akal yang lain. Di atas akal yang lain. Itu dikatakan sebagai diddun. Diddaini. Contohnya dia kata antara putih dengan hitam. Putih lawan hitam. Tu dikatakan diddani. Putih lawan hitam. Okey, apa lagi? Kemudian Adam wal malakah. Adam wal malakah ni contoh dia seperti melihat dengan buta. Melihat dengan buta. Adam mana buta lah. Mana Adam di sini ialah buta. Mana malakah ini ialah melihat. Okey. Kalau sebut dalam kitab ni kata yang dikatakan malakah itu ialah satu ibarat daripada pekerjaan wujudi yang berdiri dengan sesuatu seperti penglihatan atau mata. Maka sesungguhnya mata itu satu amr wujudi, penglihatan satu bentuk wujudi yang berdiri ia dengan mata. Yang berdiri dia dengan mata. Okey? Kemudian buta. Buta kan? Jadi melihat lawannya buta. Buta itu ialah anak Adam lah. Sedangkan amalakah tadi ialah basar, melihat. Okey. Sedangkan buta ialah satu sifat wujudi, yang berdiri dengan mata. Sama juga seperti penglihatan. Sama juga penglihatan. Buta pun dia duduk kat mata juga. Melihat pun duduk kat mata. Kan buta pun duduk kat mata juga. Tetapi buta dengan melihat satu benda berbeza. Dia berlawanan, mukabalah. Antara A lawan B. Tetapi dua-duanya tetap duduk pada mata. Buta duduk kat mata, kan? Dan melihat pun duduk kat mata. Tetapi dia termasuk dalam kumpulan Adam wa malakah. Adam mana tiada, malakah mana menguasai. Maknanya timur lawan barat. Tapi duduk pada benda yang sama. Duduk pada benda yang sama. Itu tuan-tuan. Itu dikatakan Adam wa malakah. Baik, kita kembali pada kitab tadi. Maka berlawanan antara keduanya pada mereka itu setengah daripada berlawanan Adam dengan malakah. Dia kata. Ini pandangan daripada Mu'tazilah. Berbeza dengan pandangan daripada Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Kata Ahlussunnah wal Jamaah, dia kata maknanya lemah itu adalah bangsa wujudi, sedangkan melihat berkuasa itu pun adalah bangsa wujudi. Jadi antara keduanya tadi dikatakan sebagai diddun. Diddaini, mana dua berlawanan. Dia antara dua yang berlawanan, kan? Tetapi walaupun dua-dua berlawanan, tetapi dua-duanya wujudi. Ini pun bangsa wujudi ataupun subuti, yang ini pun dua wujudi ataupun subuti. Dan antara keduanya itu persalahan tiada dapat berhimpun. Tetapi keduanya tetap tidak boleh berhimpun. Dia-dua tak boleh berhimpun. Yang ini ada, ini tak ada. Yang ini ada, ini lemah. Yang ini berkuasa, ini lemah berkuasa. Lemah berkuasa tidak boleh berhimpun. Dia-dua telah berhimpun, tetapi dua-duanya adalah bangsa wujudi. Dua-duanya bangsa wujudi. Jadi kan? Berlawanan dengan kata Mu'tazilah. Dia kata dia bukan diddun, tetapi dia kata Adam wal malakah. Adam wal malakah. Okey. Sebenarnya Adam wal malakah ni dia termasuk di bawah nakidah ini.
Sedangkan mutadhaifah ini masuk di bawah diddaini. Tapi di sini dia tak terangkanlah tuan-tuan. Saya terpaksa buka kitab lain, tengok dalam kitab Hudhudi, tengok dalam kitab Asy-Syaikh Dasuki, tengok dalam kitab Kifayatul Awam, tengok dalam kitab-kitab lain lah. Kitab-kitab fiqh ni, kitab kata akidah ni, bab akidah tauhid ni, banyak bab kitab kau tu. Kenaan akidah ya tauhid. Banyak. Kita tengoklah tadi. Jadi orang ulama yang karang ni pun tuan-tuan tentulah ulama hebat. Dia karang buku ni pun, dia karang kitab ni pun tuan-tuan, kan ulama ni dia tengok kitab lain dulu. Dia ngaji kitab lain, banyak kitab macam kitab Arab dia ngaji, lepas tu dia olah balik, dia susun dalam kitab. Satu kitab gitu. Jadi kita tak boleh mempersiakanlah kitab Aqidatul Najid ni. Sebab dia punya isi ni kan dia macam satu mutiara lah. Mutiara yang sangat bernilai. Isi yang terdapat dalam ni. Maknanya kalau tuan-tuan tak mengaji kitab Arab lain pun tak apa, ngaji kat sini pun boleh. Sebab kat sini pun dia ambil asalnya daripada kitab Arab. Dia ambil dalam kitab kata Syekh Dasuki, dalam kitab kata Umul Barahin, Matan Sanusi, dia ambil dalam kitab kata Jauharah Tauhid pun dia ambil, Mukhtasar Mufid, lepas tu Qaulul Syadid, Syarah Mukhtasar Mufid. Banyak kitab-kitab kenaan tauhid. Asy-Syaikh Hausawi pun termasuk juga dalam kitab kenangan akidah juga. Istilah tauhid dulu kalau kita mengaji mula-mula dulu kan, kalau tingkatan bawah ni biasanya orang mengaji risalah tauhid dulu, kitab risalah tauhid. Dah faham kitab risalah tauhid baru mengaji kitab lain. Ataupun mengaji kitab Fatih Faridah, salah satu kan. Ini pun kitab-kitab basic lah, kitab tak asas. Ataupun kitab Aunur Rahman. Aunur Rahman pun dalam bab tauhid juga. Banyaklah kitab-kitab mengenai tauhid ni. Saya mengaji kat pondok dulu tuan. Antara kitabnya awal saya mengaji ialah Matan Sanusi tu. Yang kadangan Syekh Sanusi tu, Matan Sanusi. Kitabnya nipis je. Nipis je kitabnya. Tapi isi dia tu kan besar isi dia. Penting isi dia. Banyaklah benda-benda dalam tu. Dia dah ngaji Matan Sanusi baru mengaji syarah kepada Matan Sanusi, seperti kitab Dasuki kan. Kemudian kitab kata Syarqawi, syarah kepada Hudhudi, Kifayatul Awam kan. Apa lagi? Banyaklah kitab lain lagi. Bukara Al-Amani, banyaklah. Okay, habis. Wallahu a'lam bissawab. Sadu cukup malam ni perbincangan kita lepas itu. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi berkenaan apa yang tadilah, lemah tadi kan. Sahih Allah Ta'ala itu bersifat lemah, menjadikan sebarang mana mungkin ia. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak? Kelebihan saya tutup. Malam ni dengar ada tahlil kan, Imam? Okay, habis ya? Tak ada soalan? Ada soalan? Tak ada, okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim. Nawalana qulubana binuri ma'rifataka wa aftah lana qudhu arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jamal marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.